Nabi kata, "Man iqtabasa ilman minan nujum, iqtabasa syai'an minas sihr. Zada man zada." Siapa yang belajar satu jenis ilmu nujum, maka dia sebenarnya tak belajar ilmu sihir, sejenis ilmu sihir. Banyak mana dia tambah, banyak itulah maknanya habuan dia dari sudut dosa melakukan amalan itu. Sekarang ini muda-mudi, kalau kita tengok dalam Facebook, dia duk main dia panggil ramalan horoskop, zodiak. Orang itu dia zodiak ini istilah bintang-bintang, 12 bintang Yunani ya, yang diasahkan oleh Yunani sebenarnya kepercayaan ramalan berdasarkan pergerakan bintang. Jadi kalau orang itu lahir pada tarikh sekian, jadi bintang dia bintang apa, Scorpion ke Gemini ke apa dia, jadi perangai dia macam ni, ramalan dia macam ni masa depan. Jadi budak-budak duk buat main kuis dalam Facebook benda tu. Nak tahu nak meramal karakter kawan dia yang dia berkenalan melalui Facebook tu. Dia nak kenal, dia tengok, you bintang apa? Bintang Scorpio. Dia pun dah tahu bintang Scorpio ni ciri dia macam. Banyak tersebar tanpa disedari, dihayati oleh muda-mudi. Mungkin generasi tua ni tak ada lah mainan macam tu, tapi zaman sekarang ni, zaman saya nak cerita apa? Saya nak cerita amalan jahiliyah yang Nabi diutuskan untuk memurnikannya dulu, dan sekarang ini amalan itulah yang ada di dalam bangsa Melayu ataupun dalam masyarakat kita. Dan kita sepatutnya memantau perkara-perkara seperti ini. Kita mulakan dengan diri kita sendiri, ahli keluarga kita yang terdekat. Sebab kita ini orang Melayu, sudut asal usul kita tahu sejarah orang Melayu ini asalnya bukan Islam, kan? Nenek moyang kita dahulu dikatakan penganut Hindu, percaya kepada dewi kayangan, kan? Punyalah kuat benda tu menebar sampai sati baki kepercayaan itu masih ada. Saya pernah bercakap dulu di satu tempat di Perlis. Saya cerita bagaimana pemikiran tahyul animisme masyarakat Kelantan. Saya orang Kelantan. Sampai sekarang pun masih tebar. Saya buat contoh, tahun 2004 seorang ahli politik yang nak bodek kerja sempena ahli keputeraan Sultan Kelantan, dia buat replika burung petalawati ataupun burung petala burung, ada dua nama, petalawati ataupun petala. Dalam mitos kerajaan Melayu Kelantan, burung ni dia pengawal negeri Kelantan. Dia kalau di Indonesia tu burung Garuda tu membawa bencana. Burung petalawati ni dia duk terbang tak berhenti. Seumur hayat dia tu berhenti dia mati, jatuh. Dia kawal negeri Kelantan, seluruh jalan takluk negeri Kelantan tu dia kawal. Besarlah saiz burung tu. Maka replika itu dibina. Pernah satu ketika di Arab pada tahun 1933, saya tengok dalam muzium, dalam catatan muzium. Waktu itu zaman Inggeris masih ada. Jadi benda itu di Arab sempena hari khatan anak-anak kerabat diraja, pertambuhan ke ataupun khatam berkhatam. Di Arab atas burung tu. Dan Arab di kawasan perbandaran Kota Baru tu. Replika burung tu. Jadi ini pemujaan. Burung itu dipercayai ada barakah, ada apa. Bukan syirik itu. Mitos, animisme. Dan yang naik atas replika burung tu di Arab tu, dia pasang tayar di bawah tu, imam masjid besar Muhammadi. Dalam gambar ada duduk bersama-sama dengan British punya wakil British yang dijemput tahun 1933. Selepas itu lahir seorang mufti yang tegas mungkin mengharamkan perkara itu. Dan diharamkan
sekali. Selepas perarakan tahun 1933 itu yang ke-11, kemudian ada mufti mengharamkan. Maka tak dihidupkan lagi, mati perarakan itu. Sebab negeri Kelantan ini hubungan kuat dengan petani ya. Petani pun dia ada burung, petala sura ke apa. Jenis tu juga, jenis burung juga. Kepercayaan kepada animisma dalam bentuk burung. Raja petani. Dia Arab juga. Jadi tiba-tiba tahu kita ingatkan mati dah amalan tu. Kita ingat amalan tu dah mati. Tahun 2004 Presiden hidupkan benda tu. Tuan-tuan boleh gambar orang yang educated, yang memperjuangkan bangsa Melayu, hidupkan khurafat yang jelas 100% menyalahi prinsip tauhid, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak persembahkan kepada raja, dia banyak duit, dia buat replika burung tu, dia upah orang Siam. Sebab tukang buat patung Siam di Kelantan banyak, kan? Kelantan ada 3 patung Buddha yang besar, yang paling besar di Asia Tenggara. Satu duduk bersela macam bukit, satu duduk menegak macam pokok kelapa yang paling tinggi tu, satu duduk baring 100 kaki, 1 meter, bukan 1 meter. Jadi memang tukang-tukang buat patung yang mahir ada di kawasan penempatan Siam, di Tumpak. Dia upah yang tu, berapa ratus ribu kos tu, buat replika burung yang sebesar bangunan tu. Kemudian diarak daripada cabang 4, kebetulan saya duduk kampung waktu itu. Diarak daripada cabang 4 nak bawa ke istana di Kubang Krian. Benda tu letak atas trailer yang panjang untuk bawa bulldozer panjang tu. Letak atas tu, tinggi. Maka kepala dia tersangkut dengan wayar-wayar elektrik kan. Maka adalah tukang jolok bawa galah, 4-5 orang tukang jolok bawa galah panjang-panjang tu, jolok wayar. Mana tang sangkut tu jolok. Jam habis rakyat. Semua jalan jam. Nak bergerak tak boleh sebab dia bergerak perlahan je. Daripada cabang 4 jauh juga, jarak lebih kurang dalam 10 km ataupun lebih, 15 km lebih. Bawa habis jam, waktu petang nak persembahkan malam. Kemudian buat saya langsung dalam TV majlis persembahan itu. Saya masih ingat. Persoalannya ialah tak ada siapa pun yang berani meneduh. Negeri saya ni Mekah, ada 116 pondok. Kalau semua isteri pondok bersatu membantah tindakan itu, mungkin tuanku raja perasan lah. Sebenarnya benda tu raja tak minta pun, tuanku raja tak minta pun buat benda tu. Tapi ini kerja orang banyak duit yang tak tahu nak guna duit dia, dan yang tak faham konsep tauhid sebenarnya bagi saya. Jadi kalau ramai yang keliru, yang mungkin terpengaruh, yang mungkin besok saya bimbang orang akan buat patung kecil burung Talawati itu sebagai replika, kemudian jadi produk pelancongan. Beli wak batik umum burung Talawati ini sejarah Kelantan. Tak mustahil, bukan? Jadi saya cuba bawa gambaran ini nak cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan betapa masalah ini masih serius. Serius. Kita jangan sedap-sedap kita kata, oh takkanlah boleh jadi sesak macam orang Kristian. Kita jangan kata macam tu. Orang panggil kita rasa secure, rasa tak ada apa-apa. Benda ni sekejap. Kalau tuan-tuan kaji sejarah penyelewengan agama Kristian, agama Kristian ni asalnya kitab Bible itu asalnya ialah ajaran kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Apa ajaran Nabi Isa? Ajaran Nabi Isa samalah dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, iaitu menegakkan monoteism, tauhid. Sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wa ma arsalna min rasulin min qablika illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Semua rasul macam tu. Tapi macam mana boleh berlaku penyelewengan? Berapa lama proses penyelewengan berlaku? Tuan-tuan ingat berapa tahun?
3,000 tahun, 30,000 tahun, 300 tahun sahaja. Selepas ketiadaan Nabi Isa, 300 tahun saja ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa itu diselewengkan jadi Trinity. Diselewengkan jadi Trinity. 300 tahun saja. Tahun 315 pengisytiharan dibuat oleh Raja Konstantinus. 325 persidangan Nikia. Raja Konstantinus masuk Kristian tahun 315. Raja Konstantinus ni pemerintah Rom, kerajaan Rom yang asalnya tak ada agama Yunani, pemikiran Yunani. Kemudian dia masuk Kristian, dibaptiskan masuk Kristian tahun 315. Tahun 325 dia buat persidangan padri-padri, persidangan Nikia dia panggil, di Rom, isytiharkan mazhab rasmi Kristian ialah aliran Trinity Saint Paulus. Asalnya monotheism dan majoriti padrinya adalah berpahaman monotheism. Itu yang timbul protes, Martin Luther apa semua tu, bukan? Wujudkan Protestan apa semua tu sebab khurafat. Dia tahu ada khurafat, penyelewengan dalam ajaran Kristian. Saya nak cerita sini bukan urai masalah Kristian, masalah saya nak cerita jangka masa tu begitu sekejap, 300 tahun sahaja. Daripada menegakkan tauhid diselewengkan oleh Saint-Paul yang asalnya Yahudi, masuk Kristian, sekejap aja dia tukar jadi Trinity. Dia ambil falsafah Yunan yang percaya kepada tiga kuasa tu, teori tiga Neoplatonism tu. Yunan dia guna akal, dia tak ada rasul. Jadi yang mentadbir alam ini tiga kuasa, teori tiga oknum. Sebab pertama akal, kemudian Ruhul Qudus. Ini fahaman ahli falsafah Yunani. Falsafah ini yang dibawa oleh Saint Paul masuk dalam Kristian jadi Trinity, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Qudus. 300 tahun saja. Mari ke dalam ajaran di kalangan orang Islam, Ibnu Arabi dia bawa konsep Trinity ini melalui fahaman wahdatul wujud. Yang wujud istilah ahadiyah, wahidiyah, tiga istilah wahdatul wujud dalam ajaran Islam, dalam di kalangan orang Islam. 300 tahun saja dah boleh terseleweng. Jadi kita masuk Islam daripada zaman Nabi Muhammad SAW dah berapa ribu tahun, 1400 tahun lebih. Jarak masa, bukan? Kalau daripada zaman Parameswara, Raja Melayu memeluk Islam, kita kata lebih kurang 600 tahun. 1500, 1400, 600, 700 tahun dah. Jadi gap itu menyebabkan kita mesti berhati-hati, berwaspada. Kerana penyelewengan itu boleh sentiasa berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi dalam konteks hari ini timbul pula cabaran baru. Bila kita nak bercakap tentang tauhid, pemurnian tauhid, ada pula orang label geng tu geng ajaran sesat, Wahabilah, kan? Sehingga ditulis buku, disebarkan dalam internet. Antara ciri-ciri fahaman Wahabi yang sesat ialah mengutamakan perbahasan tauhid. Dia letak poin nombor 1, sering membicarakan tentang tauhid, membahaskan tentang tauhid. Nombor 1. Ini kalau nak cakap Wahabi, ini nombor 1, membicarakan tentang tauhid. Dan disebar di suatu alam, bukan di Malaysia saja. Bila dah masuk internet kita tahulah betul apa. Bila nak perbetulkan, bila nak, siapa yang nak counter, nak jawab, nak perbetulkan. Lebih-lebih lagi yang keluarkan statement tu orang yang ada otoriti, yang dilihat sebagai ada otoriti, pegawai agama misalnya. Ini yang saya kata cabaran pengurusan maklumat yang disebut oleh pengurusi tadi.
Sekarang ini kita masalah pengurusan maklumat. Sebab maklumat tu banyak dan cepat. Macam mana kita nak urus? Terutamanya untuk generasi-generasi baru mungkin. Orang tua mungkin tak pandai main internet, bukan? Masih lagi duk bergantung kepada kita baca itu insya-Allah. Tapi generasi yang akan datang, mereka duduk depan internet aja, masuk maklumat macam-macam cara maklumat masuk. Jadi di sini kita perlu ada suatu keinsafan untuk kita bina suatu mekanisme cara kita menguruskan maklumat, menapis maklumat. Sebab Islam ini begitu cermat dalam menapiskan maklumat. Dan kita tahu musuh-musuh Islam yang nak merosakkan Islam daripada dalam ini, mereka menggunakan media ini. Jadi fakta diputarbelikkan, dipalsukan, benda yang benar digambarkan sebagai salah ataupun bohong, benda yang salah digambarkan sebagai benar, sehingga orang keliru. Jadi ini kita kena berhati-hati. Dan penipuan ini dalam berbagai bentuk. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan kepada sahabat, baginda didatangi oleh dua orang lelaki, malaikat lah. Kemudian baginda dibawa oleh dua orang malaikat ini untuk melihat mukjizat-mukjizat Allah, gambaran-gambaran pada waktu malam. Ada setengahnya melihat hadis ini sama seperti hadis Isra lah, Isra Mi'raj itu. Kemudian Nabi dipertontonkan oleh dua malaikat ini gambaran seorang yang ditebuk rahangnya, yushaqqu syirquhu, ditebuk rahangnya. Maka Nabi bertanya, apa maksud gambaran ini? Maka malaikat itu menjawab, alladzi ra'aitahu yushaqqu syirquhu yakdzibul kadhiba fatuhmalu anhu hatta tablugha al-afaq fayusna'u bihi hakadha ila yaumil qiyamah. Gambaran yang kamu lihat itu ialah gambaran orang yang melakukan pendustaan. Yakdzibu al-kadhiba, satu pendustaan, tak banyak, satu saja. Al-kadhiba maknanya satu. Yang mana pendustaan dia itu dinukilkan, disebarkan, dipindahkan darinya hatta tablugha, sehingga tersebar ke seluruh ufuk. Nabi sebut ni, zaman ni tak ada internet lagi. Saya duk gambar macam mana Nabi dapat beri suatu gambaran pendustaan itu tersebar ke seluruh ufuk. Kita tahu ufuk ni dengan penemuan saintifik sekarang, ufuk ni Masya Allah luas sangat lah, bukan? Kalau kita kata ufuk, bila ufuk di sini bukan ufuk bumi saja, termasuklah langit. Boleh tersebar ke seluruh ufuk satu pendustaan. Fayusna'u bihi hakadha, maka balasannya orang itu dibalas, diseksa dengan balasan ini, kerana dia membuat satu pendustaan sahaja. Tapi orang tak minat dengar hadis-hadis macam ni. Sekarang ni orang tak berapa minat dengar hadis-hadis targhib. Ini dia panggil hadis targhib. Mana kalau kita dengar, kalau kita yakin dengan Nabi SAW, yakin dengan hadis Nabi SAW, maka kita akan insaf lah. Kita akan membetulkan perangai kita sendiri terlebih dahulu, supaya tidak melakukan pendustaan, terutamanya atas nama agama. Kalau kita yakin. Tapi masalahnya masalah krisis keyakinan. Baca macam ni, dengar tapi tak berkesan. Masalah krisis keyakinan. Sekarang ini satu pendustaan ditulis, satu kalimah, satu huruf, seluruh dunia cepat. Bila dunia maknanya dia melalui satelit seluruh ufuk. Mukjizat ilmiah Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Waktu Nabi sabda ni, internet belum ada, satelit belum ada, kan? Jadi kita dapat gambarkan betapa cepatnya perkara itu tersebar. Silakan.